أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Abang Pengurusi Majlis yang berbahagia, Tan Sri Muhammad Hashim Ahmad Makarudin, Pengurusi Eksekutif Kumpulan Utusan, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Ali Haji Baharum, Presiden Angkasa, yang berbahagia Datuk Muhammad Nasir Ali, Pengarah Eksekutif Kumpulan Utusan, yang berbahagia Datuk Osman Muhammad, Timbalan Ketua Pengarang Kumpulan Utusan, yang berusaha Tuan Haji Nasir Khan Yahya, Ketua Pegawai Eksekutif Angkasa, yang berusaha Encik Kamsari Haji Nur, yang di-Pertua Badan Keluarga Utusan Melayu, para pegawai kanan Kumpulan Utusan dan Angkasa, tetamu-tetamu kehormat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak belum hadir lagi ya? Adalah kata anak-anak yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada petang ni, petang yang memberi rahmat dalam bulan yang penuh barakah. Dah masuk 14 Ramadan, 2 minggu dah kita dalam bulan Ramadan. Sedar tak sedar, lagi 2 minggu saja lagi. Hari ini kita luangkan waktu yang mana kata Nabi SAW ada 2 nikmat, nikmatan maghbun, yang orang selalu lupa. Orang akan ingat nikmat ini bila dalam keadaan sebaliknya. Yang pertama nikmat sihah, dan yang kedua nikmat al-faragh. Yang pertama nikmat sihat. Orang tak berapa nak ingat sangat sihat ketika dia sedang sihat, tapi dia biasanya akan ingat dia sihat bila dia sakit. Nombor 2, nikmat faragh, nikmat waktu yang terluang. Orang jarang ingat waktu yang terluang, waktu dia tengah free. Tapi ketika mana dia sedang sibuk, baru dia teringat kenapa dulu tak buat, kenapa deadline daripada minggu lepas tak siap. Biasalah tu noh, duk kena kejar dengan editor, kan? Kenapa kemarin tak buat, kenapa baru sekarang nak buat. Manusia akan terkenang 2 nikmat ini bila sebaliknya. Dan hari ini kita tidak mempunyai waktu yang cukup, tapi kita yang perlu meluangkan waktu kita untuk agama kita, untuk hati kita. Petang ni alhamdulillah kita ada bersama meraihkan anak-anak yatim, juga sempena memperingati nuzul Al-Quran. Tuan-tuan,
Anak yatim ni tuan-tuan, Nabi SAW kalau ikut ayat Al-Quran, Allah memberi perumpamaan orang yang tidak menjaga anak yatim sama seperti orang yang memperlekehkan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama kamu? Siapa dia? Kata Allah, mereka yang mana mengherdik anak yatim, mereka yang tidak menjaga anak yatim. Sebab itu Nabi SAW pernah cerita, kalaulah aku dengan anak yatim maupun orang yang menjaga anak yatim di syurga kelak, Nabi tunjuk hakadha, antara dua jari ini, aku dan dia di dalam syurga seperti ini. Maksudnya Nabi akan bersama dengan penjaga anak yatim, hampir dekat, bersama, segandingan dengan Nabi SAW dalam syurga. Sebab itulah Nabi bukan sekadar anak yatim, Nabi punya style, cara Nabi cukup baik dengan kanak-kanak. Nabi ni orang suka dengan dia, pakcik tua suka dengan dia, orang muda suka dengan dia, orang dewasa suka dengan dia, kanak-kanak pun suka dekat dia. Anas bin Malik dia cerita dekat kita, Nabi ni, kami ni bila biasa waktu kanak-kanak kami akan pergi ke masjid. Kanak-kanak zaman Nabi mereka pergi ke masjid, mereka juga ada dalam masjid. Dan biasalah budak-budak, dia kalau duduk masjid, kata Anas, kami habis solat kami takkan duduk wirid, kami akan main di luar masjid. Memang itu panggil kanak-kanak. Kanak-kanak lepas solat dia pergi main di luar masjid. Rupanya standard budak-budak yang duduk main di luar masjid standard sama dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, kami duduk luar masjid, bila mana Nabi keluar daripada masjid, Nabi orang pertama yang akan bagi salam kepada kami. Kami pula akan serbu Nabi, pegang kaki Nabi, bergayut di tangan Nabi SAW. Dan kami seronok dengan Nabi. Nabi pula tak pernah marah dengan permainan kami. Kita kadang-kadang budak-budak kita kata, diam, jangan duk main, jangan duk buah. Orang kata, jangan duk buah. Tapi Nabi SAW kata Anas, Nabi pernah panggil Umair, budak-budak kecil, dia suka bela burung, buat permainan. Nabi kata, Umair, macam mana ni Nurair, burung kamu dekat rumah tu macam mana? Umair kata, aku ni punya seronok lah setiap kali Nabi tanya tentang permainan aku. Nabi tak pernah marah tentang permainan aku. Nabi suka dengan aku. Dia kata, sampai ketua aku teringat pesanan Nabi, aku teringat kata-kata Nabi SAW. Nabi bila dia keluar daripada masjid, dia dengan kanak-kanak dia ada style tersendiri. Kalau dengan orang mustad'afin, orang yang lemah, orang yang tua, yang uzur, ada cara tersendiri. Kalau dengan kanak-kanak, Nabi akan usap kepala kanak-kanak. Nabi punya cara, dia akan usap kepala kanak-kanak lama. Bahkan ada kalanya Nabi usap muka kanak-kanak, daripada kepala sampai ke muka, macam Nabi buat kepada seorang kanak-kanak bernama Salamah Al-Aqwa. Nabi punya style, dia suka usap kepala kanak-kanak, budak remaja usap. Dan Salamah kata, aku teringat usapan Nabi walaupun aku sudah dewasa. Nabi pula dia pernah usap seorang budak remaja yang mana bukan Islam. Tuan-tuan, kadang-kadang kita kena ambil cara Nabi ni. Seorang lelaki nama Abu Mahzurah, dia bukan Islam. Bila mana Nabi masuk ke Mekah, Nabi melaungkan azan, sahabat Nabi laungkan azan. Abu Mahzurah ni dia suka ajuk azan, dia tak suka azan, dia tak suka dengan Bilal. Dia kata, apa duk bunyi bising ni? Kemudian dia ajuk azan. Bilal pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duduk kat luar masjid, dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun ajuk asyhadu an la ilaha illallah. Nabi nampak dia ajuk. Nabi pergi dekat dengan dia. Dia ingat Nabi nak lempar dia. Nabi pegang dia, Nabi usap jambul dia. Nabi usap lama.
Nabi usap, dia terdiam kaku. Bila mana Nabi usap jambul dia, tak lama kemudian dia masuk Islam. Riwayat cerita Abu Mahzurah sampai ketua dia, sampai dah tua sekalipun, dia kata, aku tidak pernah mencukur jambulku kerana jambul ini pernah disentuh oleh tangan Nabi SAW. Itu Nabi dengan kanak-kanak. Bahkan Nabi bila usap kepala, Nabi suka pakai minyak atar. Nabi orang yang wangi, Nabi orang yang smart. Nabi ni kalau dia lalu satu lorong, Nabi dah tak ada. Orang lalu lorong tu, orang ni perfume Nabi, bau kasturi, bau dia special. Nabi orang yang wangi. Kita ikut sunnah Nabi, lelaki kena wangi. Tak, kalau busuk-busuk tu bukan sunnah Nabi. Wangi smart Nabi SAW. Bila mana Nabi pakai minyak atar, Nabi sapu di tangan Nabi. Ketika mana Nabi sapu di tangan, bauan itu terlekat di tangan. Dan bila Nabi sapu di kepala kanak-kanak, bila kanak-kanak tu balik pula ke rumah, ibunya peluk anak dia, ibu dia bau, oh seronoknya aku, anak aku sudah diusap oleh Nabi SAW. Cantik cara Nabi. Dia bawa kanak-kanak sampai ke rumah, dia bawa dia punya aura sampai ke rumah. Cara Nabi itu kanak-kanak biasa. Apatah lagi dalam hadis riwayat Muslim yang jelas menceritakan kepada kita, Nabi beritahu di mana seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, ini riwayat Ahmad, aku ni hatiku keras. Hatiku keras ya Rasulullah. Ada tak cara yang aku boleh lembutkan hati? Kalau kita minta doa, ya no? Tak pun Nabi kalau dia boleh cakap, semayang banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, hati lembut. Nabi boleh cakap bagi sedekah, boleh. Tapi Nabi kata, kalau kamu nak hati kami lembut, bersamalah dengan orang miskin, kemudian usaplah kepala anak yatim. Apabila kamu usap kepala anak yatim, tadi kanak-kanak biasa, ni anak yatim ada beza. Anak yatim apabila kamu usap kepalanya, setiap helaian rambut itu menggugurkan dosa kamu. Ada beza. Sebab apa Nabi cakap macam tu? Sebab aku pun, kata Nabi, seorang anak yatim. Nabi tahu perasaan anak yatim. Tak kira lah ada orang kata, oh anak yatim zaman sekarang ni fully book, Ramadan fully book, tak boleh nak tempah dah, tak boleh dah. Tetapi mereka tetap juga tidak mempunyai satu nilai kasih sayang daripada ibu dan ayah. Mereka tetap anak yatim. Ikut sunnah Nabi, raikan mereka. Alhamdulillah, terima kasih utusan meraikan anak-anak yatim. Yang mana Nabi SAW kata, orang yang menjaga anak yatim seperti ini, semoga kita bersama dengan Nabi seperti ini dalam syurga. Dan Nabi sebut, sebaik-baik rumah adalah rumah yang mana ada anak yatim yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah di mana rumah itu terdapat anak yatim, kemudian kita pelihara anak yatim tersebut. Dan seburuk-buruk rumah, kata Nabi SAW, kita bagi anak yatim, kita bela anak yatim, tapi kita tak jaga anak yatim tersebut. Semoga kita menjaga kebajikan mereka. InsyaAllah hari ini juga kita nak teringat tentang nuzul Quran. Nak tazkirah, lama-lama pun tak boleh, Mawi duk senyum. Dia senyum kat belakang. Makin handsome Mawi semenjak bergelar ayah. Saya pun ayah, tak boleh challenge saya handsome lagi Mawi. Kita nak cerita pasal nuzul Quran. Mawi lagu Asmaul Husna petang ni? Asmaul Husna ke petang ni? Asmawi. Buat tengok dah, tak kisah lagi. Memperingati nuzul Quran. Kita nak cerita pasal Al-Quran. Al-Quran. Dan Nabi SAW ada banyak mukjizat. Mukjizat Nabi salah satu Al-Quran. Semua orang tahu. Nabi ada mukjizat, Nabi pernah belah bulan. Nabi pernah satu peristiwa air keluar daripada jari tangan Nabi SAW. Sahabat ambil wuduk daripada jari tangan Nabi. Nabi pernah dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Mukjizat, kita tak boleh saja-saja nak pergi terbang, pergi sampai Baitul Maqdis saja. Nabi satu malam naik ke langit, tak boleh buat. Mukjizat. Tapi kalau kita cek balik, kata Syekh Mustafa As-Sibai, Nabi Muhammad tidak seperti
agama-agama lain yang dia suka cerita Rasulnya ada bersifat ketuhanan. Nabi tak suka cerita pelik-pelik dia. Nabi suka beritahu, innama ana bashar. Aku ni manusia. Aku tidur, aku kahwin, aku kadang-kadang terlupa. Terlupa tu bukan terlupa untuk sampaikan dakwah. Terlupa, contoh Nabi solat pernah buat Zuhur 2 rakaat. Aku juga tidur. Aisyah kata tidur Nabi tidur berdengkur. Tuan, balik tanya orang rumah kita, abang tidur berdengkur? Kalau dia kata semalam abang tak tidur berdengkur, tepuk dia kata Allah tak ikut sunnah Nabi. Nabi SAW dia banyak mukjizat, banyak. Tapi Nabi tak suka cerita sifat ketuhanan, kemaklaikatan. Nabi tak pernah, lepas peristiwa Nabi belah bulan tersebut, bulan depan satu lagi Nabi jumpa orang bukan Islam. Nabi cakap, wahai orang-orang bukan Islam, tak percayalah jika aku ni Nabi. Bulan lepas aku tunjuk, ramai orang tengok kata aku belah bulan. Tak percaya, pergi tanya mereka. Nabi tak guna modal itu sebagai dakwah. Nabi pernah air keluar dari jari Nabi, ramai, ratusan, ada ribuan setengah riwayat kata ambil wuduk daripada jari Nabi. Tak pernah minggu depan Nabi nak pergi dakwah, Nabi cakap, tak tengok ke air keluar daripada jari aku ni? Tak percaya aku pergi tanya orang yang ambil wuduk ni. Nabi tak guna modal tersebut. Isra wal Mi'raj, Nabi naik ke langit, Nabi turun ke bawah, Nabi sampaikan kepada orang Quraisy. Nabi tak ungkit berkali-kali tentang Isra wal Mi'raj. Yang berkali-kali Nabi ungkit tentang solat sehingga Nabi akhir usia Nabi. Nabi tak cerita sifat pelik. Nabi pula, Nabi ni kalau kita belajar Syama'il Muhammadiyah, Nabi di belakang badan Nabi ni, di antara dua ketiak Nabi, dia ada khatamun nubuwah. Sembok habis ayat-ayat tuan. Penganjur tak sedia ayat. Kalau sedia ayat, oh sedap ni. Tak? Kan? Ayat kosong, cendol pulut ni sedap. Kan? Di belakang badan Nabi ni, di antara dua ketiak Nabi, ada khatamun nubuwah, tanda kenabian. Dia isi yang timbul sedikit, kemudian warna hitam agak gelap, dan ada bulu-bulu sedikit di belakang badan Nabi. Tanda kenabian Nabi ini, orang yang mengaji kitab Taurat, orang yang belajar kitab Taurat, orang Yahudi, dia tahu ini tanda Nabi akhir zaman. Ini kata Ibnu Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Kami semua alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang Yahudi ini dia tahu siapa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal siapa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia kenal anak dia sendiri. Tetapi mereka saja tutup kebenaran, kata tak kenal. Ini akhlak Yahudi. Mereka tahu belakang ni, dan Nabi pun tahu, mereka tahu. Tapi tak ada dalam sejarah Nabi SAW. Saja-saja Nabi masuk perkampungan Yahudi, Nabi jalan buka baju. Ni tengok ni belakang ni, tak percaya lagi ke? Tak pernah. Tak pernah. Nabi tak pernah. Nabi bukan kata, kita pun sama. Kalau ulama menyebut, kalaulah kita nak menjaga kita punya hibah, kita punya kehebatan, pemimpin sebagai contoh, jangan tunjuk dadanya kepada orang, walaupun ini bukan aurat bagi lelaki. Ini kata ulama. Kalau boleh tu biasa tutup, jaga jangan tutup dada. Nabi pun dia bukan jenis suka buka baju dia, saja-saja tunjuk perut, tak. Nabi jarang. Kalau peristiwa Nabi tunjuk perut Nabi pun dalam perang Khandaq contoh, Nabi selak baju Nabi. Waktu itu orang tengok perut Nabi ada diikat dengan 2 ketul batu. Dalam perang Khandaq Nabi bagi tahu aku lapar. Ada sekali Nabi selak kat belakang baju Nabi, ada sahabat yang cium Ukasyah, cium dan belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain saja-saja Nabi nak jalan nak buka baju tak ada. Jangan tunjuk hero sangat ada six pack bagi kita lah. Duduk kat depan rumah jemuk baju tak. Jaga hibah kita. Ini cara kata alim ulama untuk menjaga hibah kita. Saya nak cerita dalam banyak-banyak mukjizat Nabi, Nabi tak cerita yang pelik-pelik tentang Nabi. Tapi modal dakwah Nabi,
Nabi hanya bawa satu, mukjizat Al-Quran. Nabi bawa mukjizat Al-Quran, dan ianya sesuai sampai sekarang, cantik sampai sekarang. Kalau zaman Nabi ramai orang masuk Islam, salah satu sebab dengan kemukjizatan Al-Quran dari segi sastra. Orang test dengan Nabi Muhammad nak buat surah, Nabi suruh buat surah gajah, buatlah satu surah. Kalau dalam Islam surah gajah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil ila akhir. Bagi dekat orang kafir Quraisy waktu itu, dia buat Al-Fil wa mal fil wa ma adraka mal fil. Sedap tak? Tak bagus tak? Dia tak boleh nak challenge. Zaman tersebut Nabi gunakan mukjizat sastra yang ada dalam Al-Quran. Mai zaman berikutnya, zaman orang kaji tentang sejarah, orang cek balik sejarah tentang peristiwa Zulkarnain, tentang peristiwa Nabi Musa alaihissalam, tentang peristiwa Nabi Isa, yang mana Nabi tak pernah bertemu dengan Nabi-Nabi tersebut melainkan malam Isra Mi'raj. Cek balik sejarah dalam Al-Quran tepat, sedangkan Nabi tidak pernah mengetahui dan tidak mempelajari sejarah. Ramai orang masuk Islam. Zaman sekarang, zaman sains, zaman yang mana orang kadang-kadang kekuatan agama dia perlu ditekankan, disogokkan dengan sains untuk timbulkan keimanan. Sahabat Nabi dia tak perlukan sains. Kalau Nabi kata macam tu, sami'na wa ata'na. Kita kadang-kadang kena cerita kurma tu ada khasiat baru tuan-tuan nak makan. Tu pun bulan puasa. Kena dah. Bulan Ramadan ni semua bakat makan kurma, kan? Haji kan Datuk tu bagi 200 karton, orang terkejut, betul ke 200 karton dia bagi 200 kotak kan? Dia tak tahu betapa kita teringin nak makan kurma bulan Ramadan. Bulan lain tuan-tuan di Mid Valley duk jual sepanjang tahun. Tanya dia, orang bukan bulan Ramadan orang tak beli pun. Tanya dia siapa yang beli. Dia akan jawab orang bukan Islam yang beli, sebab dia tahu khasiat buah kurma. Kita ni kadang-kadang perlukan sains untuk kuatkan iman kita. Zaman sekarang, zaman sains, ramai orang yang terpaku dengan mukjizat sains dalam Al-Quran. Zaman Imam Jalaluddin As-Suyuti tahun 911, Imam Jalaluddin pernah bagi tahu dah. Waktu tu bukan zaman sains lagi, tapi orang baru mula-mula tengah sikit-sikit, bukan sampai meledak betul-betul. Waktu tu Imam Jalaluddin ni, dia seorang mufassir Al-Quran. Bila mana datang kepada dia satu ayat tentang besi, surah besi Al-Hadid, ayat tersebut berbunyi wa anzalnahu minal hadid, dan kami turunkan dari langit itu besi. Zaman tersebut orang faham besi ni bukan daripada langit, daripada bumi. Lalu ada pelajar dia tanya, Syekh, besi ni datang daripada bumi bukan daripada langit. Sepatutnya Allah gunakan kalimah wa akhrajnahu minal hadid, dan kami keluarkan dari bumi itu besi. Kenapa Allah sebut wa anzalnahu minal hadid? Syekh pada zaman tersebut dia belum mahir sains lagi. Sebab itulah dia tak boleh jawab, dia hanya boleh baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar liayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang ada tanda bagi orang-orang yang berfikir di luar kotak, ulul albab. Ada setengah pentafsir menyebut ulul albab itu adalah saintis Muslim, yang dia tengok pokok, dia kaji macam mana pokok boleh buat macam tu. Dia tengok mata, kenapa bulu mata, ada bulu mata Allah cipta, tak ada bulu mata, mata tak boleh tutup. Oh, okey. Kenapa air mata Allah bagi? Kalau tak ada air mata, sakit kita nak tutup mata. Oh, betul. Kalau tak ada bulu kening ni,
Kenapa Allah cipta bulu kening? Oh, betul. Dia oning. Kalau tidak, air turun, jatuh, laju masuk mata. Semuanya ada sebab. Dia lihat dan dia fikir. Itulah ulul albab. Dan zaman sekarang, zaman orang lihat dan orang fikir serta orang tanya, apa bukti dia? Tetapi kita kena bagi tahu, Al-Quran bukan sekadar buku sains, bukan sekadar buku sastra, bukan sekadar buku geografi, bukan buku sejarah semata-mata. Tetapi Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tentang puasa. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tujuan Al-Quran bukan nak ajar kamu sains semata, tetapi ianya lebih daripada itu. Ianya petunjuk bagi orang-orang yang mahu berfikir. Dia juga satu manual nak beritahu ini benar, ini salah. Bahkan ada setengah ulama mentafsirkan ayat ini. Dia kata Ramadan asalnya tidak ada apa-apa. Ramadan tidak ada kemuliaan dalam bulan Ramadan. Tapi Ramadan jadi mulia dengan sebab turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bahkan ayat tentang nuzul Al-Quran, ayat nuzul Al-Quran biasa kita baca ayat apa? Abang pakai songkok, saya tanya boleh tak? Nampak betul ustaz ni kan? Allah saya di depan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pernah dengar tak? Surah Al-Qadar, Surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan pada malam tersebut, yaitu Al-Quran, malam Al-Qadar. Allah turunkan Al-Quran. Bahkan ada ulama kata malam Al-Qadar itu pun tidak jadi mulia, tapi ianya dimuliakan dengan sebab turunnya Al-Quran pada malam tersebut. Nak cerita hebatnya Al-Quran. Turun Al-Quran yang mana kita dalam bulan Ramadan afdal kita habiskan, khatamkan Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, orang tanya dia, Imam Syafi'i, kami dalam bulan Ramadan kami nak buat amalan ibadah apa? Nak wirid ke, nak baca nak solat ke, nak buat apa? Banyak sangat sunnah. Imam Syafi'i buat dua benda ni je. Yang pertama, qiraatil Quran. Yang kedua, beri makan kepada orang yang nak buka puasa. Ni kibar sunnah dalam bulan Ramadan. Entah kita dalam pejabat ni jarang buka Quran lah. Kita jarang duduk lintas jalan ada buka Quran. Naik atas LRT jarang. Saya buat bandingan orang Arab ni dia macam-macam PM. Ada Arab hak bagi sikit, ada Arab hak dalam orang Kedah dia bagi lolak sikit, ada. Kita pergi Mekah lain, kita pergi Madinah boleh. Betul tak? Kita pergi Mekah, kadang-kadang tu sebab tu jemaah haji Malaysia kalau pergi Mekah, orang Arab kata best, the best. Sebab apa the best? Dia suruh duduk, kita duduk. Dia suruh bangun, kita bangun. Baik betul orang kita. Kalau pergi kedai, dia suruh belilah kita semua beli. Betul tak? Pakat duduk balik pada umrah, beli banyak barang. Padahal orang Arab, kita kalau Arab Mekah, saya bukan nak ajak bergaduh dengan orang Arab, tapi orang Arab ni kadang-kadang kita kena cakap, oh, kurma ni tak sedap, nak pergi kedai sebelah, kena cakap macam tu kan. Dia punya style, dia tak simpan dalam hati. Yang dia simpan dalam hati ni orang Melayu, 7 keturunan. Dia tak simpan dalam hati. Langgar kereta dia pun dia boleh settle macam tu je. Orang Arab. Tapi kata Arab Mekah yang kita duk pergi tu, ada Arab lagi dahsyat daripada tu. Arab Mesir dah. Orang yang pernah pergi Mesir dia tahu lah. Arab Syria bagus yang duk perang ni. Dia cakap macam bunyi macam menasyid. Kaifa haluka, lembut dia. Macam Malaysia ni negeri mana yang baca, yang cakap sedap sikit bang, cakap lembut sikit. Mana? Terengganu. Penang kot? Bukan Penang? Bukan lah. Macam tak setuju yang Penang. Thailand. Sawadika, lembut. Abang tak macam Malkin, Jamuddin gelak rak pergi Thailand pun. Thailand, contoh di Mesir ni Allah tuan-tuan, Masya Allah, dia tak ada steering, tak apa buat kereta, jadi jangan tak ada horn sangat penting. Kereta nombor 10, traffic light depan tu merah, dia nombor 10, tak boleh jalan pun.
dia tetap tekan horn. Ping, ping, ping. Orang depan dia, kalau kita depan dia, kita keluar, kita marah. Dia tak marah, dia tengok dia horn, dia pun ping, ping, ping. Ni Mesir. Tapi masuk bulan Ramadan, sebrutal-brutal orang Mesir. Naik bas, dia boleh buka baca Quran. Duduk dalam pejabat, dia baca Quran. Tadi dia berniaga, dia bohong orang. Dia wallahi, wallahi. Tadi dia buka Quran. Dia lintas jalan, dia boleh buka Quran. Driver bas, tuan-tuan, driver bas, bawa bas ni, buka Quran. Padahal kalau kita naik bas dekat Cairo, kalau yang tekan loceng tu ting-tong perempuan, dia akan berhenti tepi, perempuan tu turun elok lah kan, driver tu. Tapi kalau ting-tong, dia tengok side mirror yang nak turun tu lelaki, dia berhenti tepi, dia tak berhenti bas, dia slow je bas, hampa terjun lah sendiri. Tu brutal dia pun, dia bawa bas, dia buka Al-Quran. Sebab dah jadi budaya. Kita nak buka pun takut orang kata bajet bagus. Tapi kalau semua dalam jabat pakai buka Quran, duduk kat tepi jalan bawa Quran, pegang Quran, kita pun tak segan, orang pun tak kata, suasana tu dah jadi budaya. Hidupkan dengan Al-Quran. Khatam Al-Quran kalau boleh. Lagi berapa hari? 15 hari lagi kita nak puasa. Boleh tak? Boleh. Ulun kuat sikit. Satu hari boleh habis satu juzuk. Kalau setiap rakaat, setiap solat kita, contoh subuh, sebelum subuh kita baca sehelai, selepas subuh kita baca sehelai, satu waktu kita dah habis 2 helai. Kalau ada 5 waktu satu hari, dah 10 helai. 10 helai sama dengan satu juzuk Al-Quran. Kalau satu juzuk sama dengan 30 hari, takkah satu Al-Quran kita dah khatam bulan Ramadan? Betul tak? Satu Al-Quran. Tapi dah malam 14, tak apa, tahun depan kita buat. Tak ada masalah. Selepas boleh pulun dengan Al-Quran. Pulun sehabis-habisnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab dia Quran ni bukan kita kata buku-buku biasa. Kita baca tak faham pun, kita boleh menangis. Tak faham pun boleh menangis. Tapi haji seorang makcik ni, dia suka menangis. Dia turun Madinah, dia menangis. Dia menangis. Saya tanya pasal pak makcik, dia suka menangis. Tanya makcik kenapa menangis. Dia orang Terengganu, berniaga di Pasar Payang. Dia kata, saya berniaga 20 tahun Ustaz. Hasil duit inilah, alhamdulillah, saya dapat sampai ke bumi Nabi SAW. Dia menangis teruk. Saya kata patutlah dia menangis teruk, sebab dia kumpul duit punya susah untuk pergi haji. Saya menangis tak berapa nak teruk, sebab saya pergi free orang sponsor. Baru nampak betul Alex. Sekali pergi di Masjidil Haram, pada time-time dekat dengan wukuf, orang dah solat pelanduk ramai, soft sampai ke belakang, dah hujung-hujung dah. Kalau terlambat tu kadang-kadang kita angkat, Allah Akbar, tengok sebelah perempuan, soft dah jadi caca marba dah. Kadang-kadang orang semangat perempuan Indonesia pusing-pusing bunga Citra Lestari gagah-gagah kan? Contoh, dah serabut dah time tu. Sekali waktu nak pergi maghrib tu, tiba-tiba dengar imam yang nak baca tu, dia sebut Saddul Khalal Istawu. Saya dengar suara ni, saya kenal. Inilah Imam Abdul Rahman Sudais. Dia jarang jadi imam. Dia waktu Ramadan dia selalu jadi imam. Dia jarang jadi imam. Tapi bila dia dah jadi imam, kita dia tengok, Sudais, kelang kabut kita pergi cepat, nak semayang cepat-cepat, nak solat sambil dengar bacaan Imam Sudais. Sebab kita kenal dia, baca sedap. Habis semayang, dia baca rakaat pertama, baca wadduha wal-laili idza saja ma wajjaka rabbuka wa ma qala. Rakaat kedua dia baca wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 2 surah. Habis semayang nak balik, nampak makcik tu yang menangis selalu tu. Habis solat dia duduk lap air mata ni. Kita pun tengok, tak apa, nanti balik hotel satu travel, tengah makan tu kita tanya, makcik, tadi imam baca surah apa? Wadduha dengan wattin.
Allah, tengok makcik, tengok tadi sedih dengar dia baca. Makcik faham tak surah tu sedih ke surah tu gembira? Dia kata tobat makcik tak faham. Satu pun tak faham. Tapi pasal apa menangis? Kenapa menangis? Dia fikir-fikir balik, dia kata mungkin sebab bila makcik nak masuk surah tersebut, makcik dah dengar sebut rapatkan surah Istawu, makcik kenal surah ini. Inilah imam yang waktu bulan Ramadan pukul 2 pagi makcik buka TV dengar. Imam ni baca selalu menangis. Makcik cepat-cepat Allahu Akbar takbir. Makcik dalam plan hati, aku nak menangis dalam solat ni. Dia plan untuk menangis. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Sunyi kan? Tentang yang tu pun stop, yang ni pun sunyi. Boleh tak boleh? Boleh. Kadang-kadang kita kena plan untuk menangis dengan Al-Quran, baru kita rasa seronok dengan Al-Quran. Kadang-kadang kita plan untuk sujud lama, sujud kita akan jadi lama. Kalau kita Allahu Akbar, aku cepat nak sembahyang ni, nak balik pasal Ramadan, traffic jam. Sunnah Nabi buka puasa cepat, tak mau ikut Yahudi, dia kata. Sembahyang jadi cepat. Sebab dia nak balik cepat. Tapi kalau dia plan lama, jadi lama. Saya nak cerita makcik ni dia baca. Dia dengar Al-Quran, tak faham, tapi dia menangis, punya tahu. Inilah namanya mukjizat Al-Quran. Orang Arab kalau dengar kita baca, orang Arab pun tak baca pandai macam kita. Orang Melayu baca paling sedap. Paling sedap kita baca dekat masjid, orang Arab pun duduk sebelah kita. Iqra'u alayhi al-Quran, baca Quran kat kami. Kita panggil orang lain, orang pakcik main baca kat dia, Ustaz. Dia puji, hebatnya orang Malaysia. Orang Malaysia dipanggil orang Ajam. Ajam ni orang yang bukan orang Arab. Ajam, orang Ajam, tapi boleh baca Quran sedap, bagus. Dia takjub, dia pelik. Lagi dia kata, aku lagi pelik bila mana baca dengan sedap tapi tak faham, dia kata. Lagi dahsyat, dia kata. Tu orang Malaysia. Tak apa tuan-tuan, nak baca lenggok macam mana bacalah, tak ada masalah. Quran ni telur orang macam-macam. Qiraat sab'ah ada, qiraat asyar ada, qiraat banyak bacaan. Nabi pun tak kisah sangat. Kalau saya duduk di Penang, Kedah, kadang-kadang dia baca bunyi macam Kedah. Qul ya ayyuhal kafirun la. Dia jenis apa, pergi mana, jenis begitu. Kalau saya duduk di Kelantan, dulu ada seorang ustaz daripada Patani. Dia baca, Ustaz Patani, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, la yalid wa la yulad wa la yakul lahu kufuwan ahad. Memanglah tak boleh baca macam tu, tapi dia dah biasa baca sampai jadi macam tu. Kan kadang kita pergi ceramah di belah Tanjung Karang. Ngomong-ngomong Jawa. Ngomong Jawa. Terus nak jadi imam kan. Nak jadi imam, kadang-kadang ada lah yang lama-lama tu kan. Tak disebut, tak disebut. Dia sebut jadi jim kan. Dia jadilah ijajul jilatil ardu jiljalah. Kita pun tak faham silakan masjid, tak ada masalah. Sebab tak semua orang boleh. Jadi kita pergi di mana, Uzbek sekali kan dia. Kalau pergi India dan pergi Kashmir, saya pergi Kashmir, dia baca sedap tentang Kashmir. Musim sejuk saya lari masuk dalam masjid, Allahu Akbar. Imam tengah baca surah Asy-Syams. Imam baca tu punyalah sedap, saya tak tahu sebab apa. Wa nafsin wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bunyi Hindustan lah. Saya teringat Kabi Kushi Kabi Ram. Tapi itu style dia. Kalau kita saja-saja duk pergi buat lagu dondang sayang tak boleh lah. Itu sebab dia punya style. Dia tak boleh nak lari dah. Wadduha wallahi. Macam tu dia punya style. Tak ada masalah. Lidah telur baca macam mana. Kata Nabi, Al-Mahir fil Quran. Orang yang mahir dalam Al-Quran, dia ada kedudukan tertentu di sisi Allah. Dan orang yang gagah baca Al-Quran, wayatatak, kata Nabi. Tuan kena ingat, zaman Nabi SAW banyak orang Arab. Jarang orang yang baca
tak lancar. Tapi Nabi sebut wa yatata'ta, orang yang baca tersangkut-sangkut, lahu ajran, baginya 2 ganjaran. 1 pahala Quran, 1 lagi kesungguhan dia baca. Allah kadang tidak lihat kepada hasil, Allah lihat kepada usaha kita. Kita hidup dengan Al-Quran. Al-Quran ini akan jadi syafaat yang paling hebat sepanjang hidup kita. Bahkan di dalam kubur sekalipun, dialah lampu kita. Tidak ada lampu lain. Lawyer kita, tidak ada lawyer lain yang lebih hebat daripada Al-Quran. Ini namanya Al-Quran. Saya rasa cukup setakat itu kot. Cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Daripada batin tersiksa, lebih baik ku pergi saja. Saya rasa lepas ni Mawi nak nyanyi, dia tak sabar. Bulan puasa kena banyak sabar Mawi. InsyaAllah, semoga Allah menjadikan Ramadan kita kali ini dia ada feel lain, seperti feel yang dihadapi, dirasai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia feel Ramadan, dia feel puasa, dia feel, sehingga dia tadah tangan, ya Allah, kalau engkau hendak matikan aku ketika aku sedang berpuasa. Sebab dia rasa seronok duduk dalam keadaan berpuasa. Masa cukup setakat tu. Mohon maaf anda berlaku terkasar, bahasa tergurau, tak kena, kod-kod ada salah dan silap, semoga Allah ampunkan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.